Okey, saya sambung semula. Okey. Kita akan tengok dari segi praktikal penggunaan penggunaan exception. Okay, sekarang kita pergi satu persatu dalam ni, dalam file ni, dalam project exception project. So kita akan tengok kita akan tengok uncheck demo. Okey, first kali kita akan tengok uncheck demo. Okey. Minta maaf, kita pergi satu persatulah. Saya sekejap. Okey. Sekarang ni kita tengok apa ni? File not found. Kita akan tengok. Ya. Kita pergi satu persatu lah. Accept test. Accept test. Okey. Contoh array index. Okey, bila you all tengok gambar rajah, sekarang kita tengok array. Okey, array index out of bounds. Array index out of bounds section. Ini section jenis apa ni? Check or uncheck? Check exception or uncheck exception? So kita kembali ke slide. Bila kita kembali ke slide, okay. So bila kita kembali ke slide, sekejap. Okay. Bila kita kembali ke slide, saya punya mouse problem. Okay, you all boleh tengok di dalam gambar rajah ni, array index out of bound adalah berada di dalam runtime exception. Sekejap ya. Mouse saya ada problem ni. Okay, so bila kita melihat di sini, array index out of bounds adalah tergolong di dalam runtime. Array index out of bound exception adalah subclass kepada runtime exception. So runtime exception adalah kita sebut sebagai unchecked exception. Okay, unchecked exception. So okay. Ya. Okay, kita tengok di sini. Kita pergi semula ke mana? Dan kembali semula ke NetBeans. Okay, array index out of bounds exception ni adalah unchecked exception sebab dia merupakan subclass kepada runtime exception. So runtime exception ni adalah unchecked exception. So bila unchecked exception, you all diberi pilihan. Kita diberi pilihan sama ada kita nak cache exception tersebut dengan menggunakan try cache ataupun kita menggunakan throws ataupun exception propagator. Nampak ni? So contoh ni index 2. Size adalah array ni mempunyai size array iaitu 2. Sekarang ni kita nak bermaksud kalau ikut di sini. Ikut di sini array A ni akan bermula dari indeks 0 sehingga indeks 1. Sebab size-nya adalah 2. Okey. Okay, so saya ulang sekali lagi. Kita ada satu array, size-nya adalah 2. Nama array tersebut adalah A. So bermaksud indeks dalam array A ni bermula dari 0 sehingga 1. Tapi sekarang ni kita nak access 3. So bermaksud dia akan jadi indeks out of bounds sebab
paling tinggi indeks dalam array ni adalah 1. Tapi sekarang kita nak panggil ataupun kita nak retrieve nilai yang disimpan pada indeks 3. So nilai indeks 3 ni tidak wujud. Indeks 3 tidak wujud sebab A ni hanya maksimum untuk indeks hanyalah contoh saya buat ni, dia ada A0 dan A1 saja. Okey, ini untuk array. So bermaksud, apa yang bermaksud 3 ni tidak wujud dalam this array. That's why disebut sebagai index out of bounds. Okey, di luar batasan. Okey, so bila begini, so exception ini akan di-throw, kemudian akan ditangkap ataupun akan di-catch oleh this exception. So bila kita run, so dia akan jadi, okay, dia akan keluarlah exception thrown, kemudian dia akan display nilai bagi A. So dia akan keluar nama apa ni, jenis exception. Okay, jenis exception adalah array index out of bound. Okay, so maksud bila cache selesai selesai handle exception tersebut, so dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke SOP out of the block. Ini kalau kita handle exception. Okay, kalau kita handle exception. Okay, itu contoh. Exception test 2 kita tengok pula. Ini berkenaan dengan, ini adalah berkenaan dengan kita sebut sebagai unchecked exception sebab dia tergolong dalam runtime exception. Okay, unchecked exception. Okay, so kita run sekali lagi. Okay, dia akan jadi seperti berikut. Okay, bagaimana dengan accept test 2 class? Ini penggunaan try catch. Okay, maksud bila selesai melaksanakan segmen dan cache, dia akan terus di sini. Okay, you all boleh tengok slide. Okay, bagaimana ia berlaku. Kemudian exception accept test 2. Dia menggunakan finally. Apa maksud finally? Di dalam slide saya terangkan statement di dalam finally, okay, statement di dalam finally akan okay, katakan saya buat sinilah. Saya buat sini, katakan saya buat A 0 saya letak 2. Okey. Kemudian kita tengok sekarang ni saya nak buat yang tidak ada exception. Yang tidak ada exception, dia akan terus dia akan pergi ke finally, dia tak akan pergi ke cache. Saya tukar yang ni 2. 2 tak boleh sebab dia akan ada exception. Okey, sorry saya buat kosong. Kosong tetap memang ada nilai. So bila saya run, tengok apa terjadi. Okey, apa yang terjadi adalah tengok nilai yang saya buat. Okey, sekarang ni kita akan buat try statement dan try adalah kita nak access nilai pada indeks 0. Tidak ada masalah. Okey, so dia akan display access elemen 3. Mana access elemen 3? Di mana access? Okey, sini. Nampak? Access elemen, sorry ya. Saya just buat macam ni lah. Access elemen 1. Okey. Access elemen 1. Access elemen 1 adalah saya ambil indeks yang pertama lah. Nilai yang disimpan pada indeks 0. So bila saya run, sini tidak ada exception sebab A0 ni adalah valid. Nilainya adalah valid. Okay, sebab di sini dia bermula dengan indeks 0 dan 1, tidak masalah. So exception tak dilakukan. Okay. Dalam kes ni exception tak dilakukan sebab A0 memang ada, memang wujud.
So exception tidak timbul, kemudian dia akan buat access elemen 1, so dia akan 2, kemudian dia akan pergi ke finally. System.println, so di sini dia assign nilai baru 6 kepada A kosong, bukan lagi 2. So dia akan display 6, then the final statement is executed. Ini case apabila tidak ada exception, sebab A kosong yang wujud. Sebab sini kita tahu dia ada A kosong dan A1. Tetapi apabila saya tukar benda ni menjadi 3, so saya ganti dengan 3. A3 tidak wujud di dalam array ini sebab maksimum nilainya adalah A index 1. So bermaksud akan ada exception di sini. Akan throw exception. Contoh bisa buat, nampak access elementary tak keluar. Tak dikeluarkan. Kemudian kenapa A3 ni tidak ada? So dia akan throw exception, so dia akan pergi di sini. Exception thrown, so dia display java.length array index out of bounds sebab index 3 tidak wujud di dalam array A. Index 3 tidak wujud dalam array A. So paling maksimum adalah index 1. Okey. Kemudian lepas tu dia akan pergi ke mana? First element first element and final statement. Apa maksudnya? Finally statement akan di-execute. Finally statement akan dilaksanakan sama ada exception ataupun tidak ada exception. Okay, itu yang saya nak tekankan. Kemudian found not found. Okay, kita tahu tadi array index out of bound exception ni adalah unchecked exception. Unchecked exception bermaksud dia tidak ada masalah pada compile time. Tidak ada masalah pada compile time, tapi dia akan ada masalah pada runtime. Pada runtime. Itu yang kita sebut sebagai unchecked exception. Unchecked exception tidak ada masalah pada compile time sebab bila compile tak ada masalah. Tapi bila runtime sudah akan ada masalah. File not found. Ini adalah file not found. File not found ni adalah check exception. File not found, kita tahu file not found adalah check exception. Contoh ini kita sebut sebagai check exception. So file not found ni adalah subclass kepada kelas exception. So ini adalah check exception. Ini adalah check exception. So bila you run, tak boleh run. Sebab contoh sini file not found ni bermaksud file.txt ni tidak wujud ataupun tidak dijumpai. File.txt ni adalah file yang tidak wujud ataupun file tidak dijumpai. So kena buat exception. So bermaksud dia akan ada masalah pada peringkat compile time. That's why disebut sebagai check exception. Check exception, selagi you tak betulkan check exception, you tak boleh nak compile. So you tak boleh nak compile. So that's why ini adalah check exception. So bagaimana kita nak jadikan dia sebagai compile free error? Saya ulang balik, ini adalah check exception. So bila saya buat demo satu lagi. So untuk check exception, seperti yang kita belajar dalam slide yang sebelum ni, untuk kita nak handle untuk check exception, contohnya adalah file not found exception, kita kena menggunakan sama ada exception catcher. Exception catcher. Ini adalah exception catcher sebab dia ada cache, ataupun kita menggunakan exception thrower. Exception propagator. Saya ulang sekali lagi. Untuk kita nak handle
exception yang berjenis check exception. Okay, berjenis check exception. So kita boleh handle check exception dengan menggunakan exception catcher, iaitu dengan menggunakan try catch, ataupun kita menggunakan exception propagator yang menggunakan terus saja. Okay, ini contoh yang you all boleh buat. So maksud contoh kat sini ya. Okay, untuk check exception you tak letak you tak handle exception. Untuk check exception you tak handle exception, so akan jadi masalah, so akan ada error kat sini. Masa you compile akan ada error. Apa error dah? Contoh you buka, you boleh buat ini unreported exception. So you kena report exception. So nak report exception, you boleh gunakan exception catcher. So you gunakan try catch. Contoh saya gunakan file not found. File not found ni adalah satu kelas. Okay, file not found ni adalah subkelas kepada contoh saya buat file exception ni. File exception adalah subkelas kepada kelas exception. Okay, kita tahu kelas exception ni adalah check exception. Check exception. So you kena clearkan dulu sebelum you nak compile. Okay, kalau tak akan ada error. Okay, so you boleh gunakan exception catcher, gunakan try catch. Okay, di sini saya gunakan apa ni? Get message. Contoh apa beza lah get message. Ni adalah get message saya nak handle. Nampak? Get message ni adalah berkaitan dengan yang ini. Get message. Okay. So bila saya gunakan print stack trace method yang terdapat dalam file exception, dalam class exception, you all boleh nampak. Okay, nampak? Ini adalah get message. Ini adalah get message. Yang ni pula adalah print stack trace. Okay, print stack trace. Okay. Itu yang file yang menggunakan exception catcher. Dan yang kedua, you boleh gunakan exception propagator. Okay, you boleh gunakan exception propagator. Sebab you tak gunakan try catch, you just gunakan try catch. So kita cuba run. So dia akan jadi seperti ini. Okay, so dia akan keluar print stack. Contoh file demo. Kalau file demo ni dia keluarkan get message sama dengan print stack trace. Tapi kalau gunakan exception propagator, dia hanya mengeluarkan exception propagator. Dia menggunakan metode print stack trace. Dia gunakan print stack trace. Ini bezanya. Okey. Okay, ini saya cerita kena uncheck demo. Ini okey. Sekejap. Okey, kita berhenti setakat ni dulu. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera.